Pada 2 September 2004, selepas menghabiskan 6 tahun dalam penjara, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan setelah Mahkamah Persekutuan mendapati beliau tidak bersalah atas tuduhan meliwat. 6 tahun dalam lokap meninggalkan Anwar dengan ujian getir untuk membina semula kehidupan bersama keluarga dengan kesihatan terjejas teruk akibat dipukul sehingga pingsan ketika dalam tahanan polis. Namun dengan peredaran masa dan dengan izin Allah, Anwar bangkit semula dan bintangnya kembali bersinar sebagai harapan untuk menyelamatkan negara daripada rejim rasuah dan gila kuasa. Tsunami politik dalam pilihan raya umum 2008 turut membawa arus yang sekali lagi menjadikan Anwar menjadi ancaman politik terbesar kepada UMNO. Kalau dulu beliau mangsa fitnah dan kekejaman Mahathir, kini Anwar berdepan dengan kerakusan kuasa Perdana Menteri baru Najib Razak. Dulu Mahathir merestui tuduhan fitnah liwat dan rasuah untuk membunuh masa depan Anwar. Kini Najib mengulangi taktik sama. Tuduhan liwat sekali lagi direka cipta untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim dan mengaibkan keluarganya. Sekali lagi, Anwar dinafikan keadilan di bawah sistem syariah Malaysia untuk berdepan dengan penuduhnya. Usaha terancang untuk mensabitkan Anwar atas tuduhan liwat kali kedua di Mahkamah Sivil yang dipimpin oleh seorang bekas anggota kanan UMNO semakin menyerlah. Saiful Bukhari Azlan adalah bekas pembantu di pejabat Anwar yang menuduh beliau diliwat oleh mantan timbalan Perdana Menteri beberapa kali. Anehnya, laporan 3 pakar Hospital Kuala Lumpur tidak menunjukkan sebarang bukti klinikal Saiful pernah diliwat. Begitu juga dengan doktor di Hospital Pusrawi yang memeriksa Saiful ketika beliau pertama kali mengadu diliwat. I confirm that it is a true copy of my statutory declaration. I will now confirm that the contents of the statutory declaration is correct. I had gone on leave. There was a lot of pressure on me. I am now back in Malaysia. There has been a lot of media statements in Malaysia made by various individuals. Some of these statements have put me in a bad light, both professionally and as a person. Please be assured that I had merely done my job as a doctor. I'm not involved in politics. I will always tell the truth. Dalam perakuan bersumpahnya, Dr. Osman mengesahkan beliau tidak menjumpai sebarang bukti untuk menyokong dakwaan Saiful kononnya beliau diliwat. Meskipun tidak ada bukti klinikal hasil pemeriksaan Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Pusrawi, Pegawai Negara Tan Sri Gani Petail tetap sekali lagi membawa pertuduhan liwat terhadap Anwar. Keputusan itu mengejutkan kerana laporan perubatan untuk mengesahkan bukti fizikal diliwat kepada kunci untuk membawa sebarang pertuduhan liwat terhadap seseorang. Namun jelas, sebagai dalam kes liwat pertama, orang yang membuat dakwaan fitnah terhadap Anwar kali ini turut mempunyai saluran istimewa untuk berdamping dengan Perdana Menteri. Saiful berjumpa dengan Najib Razak beberapa hari sebelum beliau membuat laporan polis dan menjalani peperiksaan di Hospital Pusrawi serta Hospital Kuala Lumpur. Anehnya, Najib pada mulanya menafikan berjumpa Saiful dan hanya mengesahkan Saiful berjumpa dengan pegawai beliau sahaja.
Saya tak terlibat dalam kes ni sama sekali. Pegawai yang jumpa dengan pegawai saya, gambar tu diambil 3 bulan yang lalu. Dan gambar itu adalah gambar yang sebab dia datang untuk mendapat beasiswa. Namun selang beberapa hari selepas itu apabila berita Saiful berjumpa Najib bocor dalam media alternatif, Najib menukar nada. Kali ini mengakui berjumpa Saiful di rumahnya. Sebenarnya tidak ada konspirasi. Budak ni datang berjumpa dengan saya kerana dia mengadu hal bahawa dia telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar. Saya mula-mula tak berapa yakin sama ada cerita ni benar ataupun tak benar. Jadi saya serah pada dia, serah pada pihak polis untuk menentukan apa-apa tindakan selanjutnya. Saya menerima kedatangan dia atas sifat saya sebagai seorang pemimpin, dia sebagai rakyat biasa yang ingin mengadu saya. Saya tidak pernah mengenali beliau sebelum ini. Anehnya, segala tuduhan liwat terhadap Anwar oleh Saiful dan perjumpaan beliau dengan Najib berlaku dalam kegairahan pilihan raya kecil Permatang Park. Pilihan raya kecil ini menyaksikan Anwar bertanding semula untuk kerusi parlimen bagi membolehkan beliau menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Malah dalam usaha mengaibkan lagi Anwar, pegawai khas Najib dikatakan mengatur untuk Saiful mengambil sumpah laknat yang disiarkan berulang kali dalam TV milik pemerintah dalam kehangatan kempen pilihan raya. Apa yang menyebabkan Ustaz merasakan bahawa tadi timbul satu soalan bahawa konspirasi, persoalan konspirasi. Apa yang menyebabkan Ustaz merasakan demikian? Okay. Kalau saya jelaskan di sini, sebenarnya ada salah seorang yang saya kenal, cuma saya tak pasti jawatan dia. Orang yang mengatur sumpah berikut ni, dia mukanya di dalam internet. Sebenarnya dia berjumpa dengan saya sebuah hari di depan pejabat Najib. Meskipun unsur-unsur konspirasi membabitkan Najib dan pegawai-pegawainya semakin jelas, Peguam Negara Gani Petail tetap meneruskan pendakwaan terhadap Anwar. Pada masa sama, pasukan Peguam Anwar disekat untuk mendapatkan bahan bukti, mempersiapkan diri untuk berbicara.